Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin sambung sedikit tentang perkongsian yang lepas, bertajuk memilih teman tu. Dia ada relate sikit lah berkaitan dengan tajuk yang pada hari ini Ana ingin cakap berkaitan dengan menjaga kebersihan hati. Okay, pada perkongsian yang lepas Ana membuat perkongsian bertajuk memilih teman. Okey, apabila kita memilih teman yang baik, insya-Allah sebenarnya kita sedang dalam fasa untuk menjaga dan supaya hati kita menjadi bersih. Okey. Okey, ini adalah salah satu doa yang suka dibaca oleh Nabi SAW. Dan cabutlah rasa dendam di hatiku, hadis riwayat Abu Daud. Okey, ini adalah perketi dan sifat yang sangat besar nilainya dan jarang sekali dimiliki. Maknanya Nabi selalu berdoa. Nabi sukalah berdoa dan cabutlah rasa dendam di hatiku. Okey. Oleh kerana teramat berat bagi jiwa manusia untuk melepaskan hak-haknya dan merelakan untuk dimiliki oleh orang lain. Inilah yang terjadi pada ramai orang yang berasa dilanggar hak-haknya dan diperlakukan secara zalim, iaitu tidak adil. Namun apabila seseorang menghadapi tindakan zalim dan jahat tersebut dengan kebersihan hati, tidak membalas kejahatan dengan tindakan serupa dan menyimpan dendam terhadap pelakunya, maka dia akan mendapat martabat yang tinggi dalam hubungan akhlak yang mulia dan budi pekerti yang luhur. Okey. Apa yang anda faham berdasarkan petikan ini adalah apabila orang berbuat kebaikan, kita balas dengan kebaikan. Apabila orang berbuat kejahatan, kita balas dengan kebaikan. So apa yang dimaksudkan dengan kita balas dengan apabila orang berbuat kebaikan, kita berbuat kebaikan, orang berbuat kejahatan, kita berbuat kebaikan, kita balas dengan kebaikan. Okay, yang mana ini adalah salah satu sikap, orang cakap salah satu sifat yang semulia-mulianya, yang bila kita, mungkin kalian pernah mendengar bahawa pada zaman Nabi dulu, Nabi pernah dilayani dengan hina, dengan dicaci, dibaling batu semasa dia sedang berdakwah kepada masyarakat. Okey, ada satu hari tu seorang buta ni dia buta, lepas tu dia selalu berkata buruk tentang Nabi. Berkata Nabi ini, Nabi itu, Nabi ini, Nabi jahat begini, Nabi orang yang tak baik, orang yang suka menzalimi orang. Pada satu hari Nabi meninggal, Nabi wafat, masa tu orang yang buta tu mencari mana orang yang selalu menyuapkan aku makanan. Itu terbuktilah sifat Nabi, orang cakap perangai seorang Nabi. Dia walaupun orang membuat kezaliman ke atas dirinya, orang cakap berbuat kejahatan, orang memfitnah, tetapi dia melayani orang tu dengan baik. Tidak membalasnya dengan kejahatan. Kalau kita pada zaman sekarang, masya-Allah, na'udzubillah min zalik, pada masyarakat zaman sekarang, bila kita diberi kejahatan, kita ni orang cakap akan teringin dan akan rasa untuk membalas dengan kejahatan juga. Baru kita rasa puas. Itu kita sama-samalah kita, orang cakap, muhasabah diri. Orang cakap cuba renungkan balik apa yang telah terjadi pada Nabi pada zaman dulu. Bagaimana dia sabar, bagaimana dia tidak cepat untuk naik angin apabila orang memfitnah, orang menghina, orang baling batu, orang mencederakan dirinya hanya semata-mata untuk dia berdakwah. Sedangkan benda tu dia dakwah ke arah kebaikan, bukannya kepada ke arah keburukan. Tapi Nabi tetap sabar. So kita boleh ambil ibrah lah pada cerita Nabi pada zaman dahulu. Okey. Inilah yang terjadi, kita sambung sedikit. Inilah yang terjadi pada ramai orang yang berasa dilanggar hak-haknya dan diperlakukan. Okey, kita sambung. Ini adalah sesuatu yang sangat berat dan sering terjadi
pada diri manusia. Akan tetapi akan terasa ringan bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukannya. Maksudnya orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukannya. Seperti Nabi lah. Orang cakap Allah memudahkan dia. Allah memberikan sekeping hati tu kepada dia untuk dia bersabar. Walaupun orang fitnah, orang baling batu kat dia, orang buat kejahatan pada diri dia masa dia berdakwah tu. Okay, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, orang mukmin adalah orang yang bersahaja lagi mulia, sedangkan orang jahat adalah orang yang tidak jujur lagi tercela. Menurut Al-Mubarakfuri di dalam kitab An-Nihayah, ungkapan orang mukmin adalah orang yang baik lagi mulia. Maksudnya orang mukmin yang terpuji adalah orang yang bersahaja dan tidak berniat dalam kejahatan, iaitu tidak suka membuat tipu muslihat. Okay, maknanya dia seorang yang baik lah, orang yang beriman lah. Itu terjadi bukan kerana kebodohannya. Maknanya dia macam dalam cerita Nabi tadi, Nabi dibaling batu, Nabi dihina, Nabi dimaki, Nabi dicela, Nabi difitnah, tetapi dia balas dengan kebaikan. Itu bermaksud bukannya dia seorang yang orang cakap menundukkan seorang yang nampak macam dia ni macam boleh bawa main, boleh dipergunakan, tak. Tapi dia ni adalah salah satu orang-orang yang baik lagi mulia. Terjagalah, maknanya orang tu orang baik, walaupun kita nampak dah dia ni diperlakukan, diperbodohkan oleh orang lain, tetapi dia sentiasa sabar, dia sentiasa orang cakap berfikir yang positif. So itu terjadi bukan kerana kebodohannya. So kita boleh ambil lah, orang cakap ambil ibrah daripada ibrah daripada cerita Nabi tadilah. Okay, dia mudah tertipu kerana kepatuhan dan kelembutannya. Macam mana cakap tadilah, walaupun Nabi dihina, Nabi difitnah tu, tapi dia tetap berlaku baik. Sebenarnya orang seperti itu bukannya orang yang nampak sangat kita nampak dia diperbodohkan, tetapi dia fikir satu saja, dia nak menjaga kebersihan hati tu. So dia menundukkanlah, orang cakap menurunkan keegoan dia menurunkan kemarahan dia menurunkan orang cakap sifat-sifat yang tidak baik dalam diri dia tak nak, sebab dia nak jaga hati tu. Okay, itu sangat berbeza dengan orang yang tidak jujur. Demikian dinyatakan di dalam kitab Al-Mirqaat. Okay. Sedangkan Al-Marzawi mengatakan artinya dia mudah terpedaya oleh sesiapa. Okay, Al-Marzawi ni pula berpendapat bahawa yang tadilah berkaitan dengan riwayat tadi tu, dia Al-Marzawi ni dia orang cakap dia faham bahawa orang yang baik ni dia diberi keburukan tetapi dia berbalas dengan kebaikan tu. Pendapat Al-Marzawi ni mengatakan bahawa orang tu adalah orang yang mudah untuk diperdaya. Mudah terpesona oleh sesiapa pun. Dia tidak mengenal kejahatan dan tidak mempunyai makar, yakni usaha dalam hal kejahatan. Maknanya dia merendahkan dia punya ego, marah dia tak membalas dengan kejahatan juga. Sebabnya dia nak, orang cakap dia nak berusaha supaya dia tidak berbuat kejahatan seperti mana orang membuat kejahatan kepada dirinya. Jadi dia tertipu kerana kebersihan hatinya dan sangka baiknya. Adapun maksud dari ungkapan orang jahat adalah orang yang tidak jujur lagi tercela, iaitu orang yang kedekut, keras kepala dan buruk akhlaknya. Lihat Tuhfatul Ahwazi Bisarhi Jami'i At-Tirmizi. Okey, itu adalah salah satu jugalah petikan yang orang cakap yang boleh kita nilah fahamlah bahawa untuk menjaga kebersihan hati, untuk menjaga hati ni tidak semestinya kita kena beribadat sentiasa, tapi kita dalam menjaga kebersihan hati ni, salah satunya kita merendahkan ego kita merendahkan amarah kita dengan apabila datangnya sesuatu ujian ataupun apabila kita dihina ataupun difitnah, tetapi kita tidak membalasnya
dengan setimpal yang macam kita terima juga daripada orang lain. Okay, so diharapkan apa yang Ana kongsi pada hari ini dapat memberi sedikit ataupun sebanyak ke kalian boleh mengambil ibrah lah daripada berdasarkan hadis, berdasarkan petikan yang Ana baca sebentar tadi untuk dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan seharian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.